kita kenalkan. Okey, baik. Ya, selamat datang dan sudi datang ke program kami dalam Kembali Fitra Ustaz Norli ya. Yang agak aktif sekarang, memang sangat aktif sekarang untuk menguruskan para saudara baru. Ya. Dan Ustaz dalam Majlis Agama Islam Selangor. Ya, betul. Ya, alhamdulillah. So, kami dapat tahu bahawa Ustaz ni suspend. Relax. Okey. Soalan ni senang je. Ustaz ni maknanya dulu menganut agama Islam, mengikut bapa yang Islam. Ya. Cuba cerita sikit, kita tak berapa jelas lah. Sebab kami lain. Sama dia. Tak sama. Kehendak sendiri. Okey, baik. Baik, dia bermula selepas mak saya tahun 85 mak saya meninggal. Lepas tahun mak saya meninggal, ayah saya nyatakan hasrat. Selepas selepas mak saya meninggal, dia frust sebab dia terpau sayang dengan mak dia lah. Jadi dia tak tentu arah. Lepas tu dia jumpa dengan kawan dia berbangsa Melayu, orang Melayu lah. Jadi dari situlah dia mungkin dia dapat orang kata penerangan atau dakwah daripada kawan dia lah. Nyatakan untuk dia nak masuk Islam. Tapi pada masa itu tahun 86. Sebelum 86 ayah saya datang jumpa saya. Saya dibesarkan oleh nenek saya di Tumpat. Maksudnya Ustaz duduk dengan nenek. Ya, saya duduk Bapak dengan duduk dekat Kota Baru. Bapak dengan mama masa tu duduk di Kota Baru. Kota Baru, okey. Jadi saya dibesarkan oleh nenek dengan makcik saya di Tumpat lah. So selepas tahun mak saya meninggal, ayah saya datang balik ke rumah nenek saya. Dia menyatakan kepada saya, nak tak kita masuk Melayu? Pada masa itulah. Ayah cakap nak tak kita masuk Melayu? Dia dengan bahasa Hokkien dia kata Ajib Puan mai. Jadi saya pun tersentak lah, Ajib Puan Mamai. Saya tak mau. Saya tak mau. Saya kata kalau sebab saya tak mau. Saya kata selepas mak saya meninggal, biasanya kalau saya berat pada Buddha yang Siam lah. Buddha Siam. Jadi biasa mak saya meninggal, saya anak sulung. Saya akan mengetuai untuk cara anak lelaki sulung, penyembahan roh dan sebagainya lah. So saya beritahu kepada ayah saya, kalau kita masuk jadi Melayu, so siapa yang nak bagi makan kepada roh mak kita? Mak saya sayang mak saya. Jadi saya kata, okey, kalau ayah papa, saya panggil papa lah. Kalau papa Ajib Puan, papa aku Ajib masuk sendiri. Masuklah. Jadi saya tak mau masuk dan saya tak minta maaf lah, saya kata saya tak mau panggil papa ni papa lagi. Saya tak masa ngaku tu papa. umur berapa? Tingkatan 2. Tingkatan 2. Ya, tingkatan 2. Saya tu tengah remaja, tengah 14 tahun. Perontak-perontak dia punya kan. Jadi saya kata tak mau. Jadi lepas dia dapat maklumat macam tu, dia pun okey fine, dia pun berundur. Selepas cuti sekolah. Saya ingat masa cuti sekolah, dia bawa saya dengan adik saya. Adik saya masa tu kecil, adik saya tak tahu apa lagi. Dia bawa adik saya dengan saya pergi ke rumah kawan dia. Jadi kami duduk kat sana lah, duduk dalam tempoh yang agak lama. Jadi di sana saya tengok layanan kawan ayah saya, kita orang Melayu, layan saya dengan baik. Walaupun saya orang asing. Kami ni orang asing, bukan keluarga dia pun, tapi kami pergi, dia layan, dia bagi makan, bagi tidur, cakap dengan dia. Jadi saya pun rasa tertarik berbanding dengan sebelah keluarga saya, sebelah ayah saya dengan keluarga mak saya. Selepas insiden ayah saya, orang kata apa, telah frust menungging kata. Jadi keluarga sebelah mak saya dan sebelah ayah saya pun macam negatif dengan ayah saya lah. Dia jadi ada krisis. Ada krisis sikit. Jadi saya kata mungkin daripada situ, dan mungkin itulah asbab turunnya hidayah Allah. Jadi maksudnya Ustaz, waktu lepas mak meninggal tu berlaku krisis lah di antara keluarga pihak mak dengan ayah. Krisis sebab dia orang menganggap ayah saya ni dah hilang arah dan tak kerja macam-macam. Jadi dia kata dia krisis lah masa tu. So lepas pada itulah yang saya nampak perbezaan penerimaan keluarga kawan ayah saya yang berbangsa Melayu dengan keluarga Melayu saya Islam. yang Melayu Islam ni dengan keluarga saya yang so saya ambil keputusan tak apalah kalau macam ni saya follow ayah saya lah. Jadi kita masuklah Islam, masuk daftar di Majlis Agama Islam Kelantan tahun 10 September 1986. Saya masuk Islam. 86. So Ustaz, bagaimana selepas Islam tu
Ustaz duduk dengan siapa? Sebab Ustaz kata tadi duduk dengan nenek kan? Okay, selepas saya masuk Islam, saya duduk dengan keluarga kawan ayah saya lah. Kawan ayah ni. Kawan ayah saya, tapi masa tu saya diberi pahaman yang agak tak tepat pada masa itu. Kurang tepat. Di mana saya dipahamkan, diberi pemahaman bahawa saya tidak boleh sentuh nenek saya. Allah. Saya tak Kenapa? boleh. Atas dasar sebab dia kata nenek saya belum Islam dan dia makan benda-benda yang tak halal. So dia kata badan itu najis. Jadi saya kata habis saya macam mana? Dia kata dia panggil saya mak masa orang Kelantan. Mak tak apa. Sebab kamu dah masuk Islam. Jadi dah bersih. Jadi dah bersih ni tak boleh campur dengan yang najis. Tak boleh. Jadi akan jadi spark. Macam tu sekali. So saya pun dahsyat apabila saya dapat macam tu, saya pun macam oh. Jadi saya balik juga menziarahi nenek saya dengan dengan ayah saya dengan adik saya. Tapi pada masa itu saya hanya tengok saja nenek. Saya tak pegang, saya tak boleh tentu. Sedangkan nenek saya pada masa itu paralyzed. Jadi dia jalan dia pegang, dia pegang. Jadi saya tengok klip. Saya tengok ayah saya sini. Saya tak banyak pegang sebab saya takut rosak saya punya Islam dan sebagainya lah. Itulah saya dapat sampai nenek saya meninggal lah. Saya tak jumpa. Itu yang agak sedih sikit lah. Jadi di sebaliknya kan, kadang-kadang macam ada pemahaman yang mungkin kurang tepat. Tapi mesti ada selepas ni ada yang banyak bagi kita sokongan. Memberi pencerahan kan. Tak apa, kita akan cerita selepas ni. Kita berhenti rehat sebentar. Dan jangan ke mana-mana, kembali dalam Kembali Fikir. Saya teringat bila Ustaz tadi kan cerita kan, pasal nenek tak boleh pegang, tak boleh sentuh kan. Sebab dikatakan nenek sebab belum Islam, dia najis. Saya teringat masa zaman saya dulu, ada kawan saya sebut, saya pun najis juga dia kata. Walaupun saya Islam. Pasal apa? Saya pernah makan makanan haram. Nak macam mana nak bersihkan? Nak bersihkan, dia suruh saya ambil gelas, tuang air, tuang air. Lepas tu saya letakkan tanah liat, bila tanah liat, lepas tu tunggu tanah liat tu mendap. Barulah kita minum air supaya darah-darah yang terjadi daripada makanan tu Prof minum. Jadi bersihlah. Saya minum. Masya-Allah. Saya minum sebab saya tak tahu. Sebab itulah kata kita mesti ada ilmu dan juga mesti ada orang yang boleh membimbing kita. Sangat penting. Okey, baik Ustaz. Bagaimana pula dari sudut keluarga angkat? Ada tak keluarga angkat yang banyak membimbing Ustaz macam mana masa itu? Ada, alhamdulillah. Selepas tahun saya terombang-ambing, saya dapat satu keluarga angkat, iaitu saya panggil dia Tok Ayah. Nama dia Haji Hassan dan isteri dia Haji Mariam. Jadi saya panggil mesra Tok Ayah dengan Tok Wan lah. Dia imam di Kampung Semut Api PCB. Ada lagi tak? Ada arwah dah, dua-dua dah arwah. Tapi anak-anak dia masih berhubung dengan saya. Masih lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat daripada keluarga angkat tu lah saya diajar mengaji, bermula pada alif bata kan, mengenal alif bata, mengajar mengaji, dan saya dibimbing untuk melaungkan azan. Masya-Allah, seronok Jadi alhamdulillah saya ulang alik ke sedap kan Ustaz azan. Tak, bunyi siam sikit. Masih macam mana? Tapi saya masih lagi tak berapa nak jelas. Tapi alhamdulillah lah saya dapat sumber yang betul kan. Maknanya dia mengajar saya, bimbing saya dengan betul. Tapi yang paling saya dapat satu penjelasan yang amat jelas setelah keluarga angkat saya juga recommend saya pergi ke Institut Dakwah Islamiyah Perkin. IDIP. Pada masa itu berpusat di Wisma Selangor. Jadi di situlah saya belajar, di situlah saya memang saya nampak betul. Sebab kat situlah saya rasa saya jumpa bangsa yang saya tak pernah jumpa, iaitu bangsa dusun, orang dusun di Sabah. Kan bangsa lain, ada orang putih daripada Australia, daripada Hong Kong, daripada Thailand. Jadi di situ saya kata, oh maknanya Islam ni macam ni. Dan lepas saya tahu, saya telefon bapak saya. Telefon masa tu tak ada handphone kan, pakai public je. Saya kata, ayah, kita ni Cina sebenarnya. Saya cakap, papa, tenang kan. Kita ni Cina dan cakaplah Cina lah. Ayah saya masa tu dah kahwin dengan mak barulah. Jadi ayah saya pun, oh ya ke? Dia pun tak jelas. Dia pun tak berjelas. Lepas masa saya cuti balik daripada IDIP, saya balik saya teranglah jelas dengan ayah saya, dan alhamdulillah ayah saya pun dapat jumpa dengan
pergi ikut kelas juga di masa tu di anjuran Jabatan Agama Islam Balai Islam Kelantan tu. Kat situ dia pun alhamdulillah dia pun dapat membina ilmu dan dia fahamlah jelas sampai sekarang. Alhamdulillah. Bagi ustaz sendirilah, kan macam mana selama daripada dah tahun 86 hingga 2017, Ya. 20 tahun. Ya, lebih kurang. 20 tahun. Sebagai Macam mana seorang Islam. ustaz untuk istiqamah sebenarnya? Ada tak tips-tips yang boleh mungkin kita Kongsikan boleh kongsikan bersama? Ya. Ya, satu saja bagi saya itu ilmu. Dan kita kena belajar. Dan sifat belajar ni pula bersifat berterusan. Dia tak boleh belajar sikit berhenti, memang tak ada. Maknanya ilmu tu berterusan sebab kita kembali tengok apa ni wahyu yang pertama Allah turunkan Iqra. Bacalah. Bacalah ni dia menjurus kepada ilmu. Jadi bagi saya ilmu dan saya pun daripada semasa ke semasa belajar. Dan insya-Allah dengan kita belajar dengan guru yang betul, maka kita akan meningkatkan ilmu pengetahuan kita dan kita insya-Allah akan orang kata beristiqamah lah dan lebih mantap kita punya ilmu pemahaman agama kita lah. Dan satu lagi ialah apabila ada percampuran di antara masyarakat Cina yang masuk Islam dengan masyarakat Melayu, sesungguhnya ini akan merapat lagi hubungan kita. Dalam khususnya dalam negara Malaysia yang mana kita ada pelbagai kaum dan juga pelbagai bangsa yang ada, dan ini akan meningkatkan keharmonian dan perpaduan. Malah dalam Islam tak kira bangsa apapun, rasanya bapa pun mungkin makin faham lagi, masa ustaz pun makin faham lagi bahawa dalam Islam tu adalah agama yang sejagat, universal. Betul. Semua ada dalam itu. Menjadi Islam tidak mengubah kita, bangsa kita. Kita boleh mengamalkan budaya kita, kita boleh mengamalkan adat kita selagi tidak ada bercanggah dengan Dan syariat juga Islam. dituntut untuk menjaga hubungan kita dengan keluarga keluarga kita. kita. Jangan putus hubungan. Itu Alhamdulillah. yang paling penting. Terima kasih Ustaz yang telah pun bersama kami dalam program Kembali Fitrah dan mengongsikan banyak maklumat sebenarnya. Betul. Kami pun kadang-kadang tak samakan pengalaman kita sendiri. Beza-beza. Jadi insyaAllah kalau Ustaz kita ada peluang, ada ruang, ada rezeki, ada jodoh, kita bertemu lagi pada masa-masa dalam banyak akan lagi datang. perkongsian. Kan? Kita terima kasih kepada semua yang telah bersama kami Kembali Fitrah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Wabillahi taufiq Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.